Assalamualaikum, Encik Haris. Kami daripada pelajar BUM PSKL mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam Semester 2. Pada hari ini kami akan mengajukan beberapa soalan kepada Encik Haris berkaitan komunikasi semasa COVID di syarikat Encik. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya Muhammad Amiruddin Muhammad Jamil. Saya Muhammad Syafal bin Ibrahim Dan seorang lagi sahabat saya, Cameraman Azlan Basyar. Seperti yang kita sedia maklum, pada tahun 2019 COVID telah melanda dunia, dan pada tahun 2020 Malaysia telah melakukan perintah kawalan pergerakan yang menyekat pergerakan fizikal untuk keluar bekerja. Dari itu kami akan mengajukan beberapa soalan kepada Encik tentang syarikat, bagaimana syarikat mengenai masalah tersebut. Sebelum itu kami minta Encik Haris untuk perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Saiful dan Amiruddin kerana sudi buat ceramah pada saya. Okey, salah satu benda ni adalah related dengan dunia study. So, tahun 2 kan sekarang. Okey, semester kedua atau kedua? Semester kedua. Okey. Okey, saya mulakan dengan pengenalan diri dulu lah. Okey, nama saya Haris Mirza bin Hamid Aziz alias Aidil. So, jangan terkejut dengan nama saya, pasal nama saya tu akan bapak saya sebagai seorang mualaf lah, pembuat sing. Okey, saya bekerja di Senwairo Sdn Bhd. Saya sudah berada di sana lebih kurang 19 tahun. So, last current position saya adalah pengurus kanan dalam bahagian rantaian bekalan supply chain. So, saya bermula daripada tahun 2005. So, sampai sekarang lebih kurang 18 tahun, lebih 19 tahun. So, untuk company Senwairo Sdn Bhd, saya cuba terangkan sedikit latar belakang dia. So, Senwairo Sdn Bhd adalah satu syarikat yang terlebih dahulu diberi konsesi oleh Malaysia di atas sisa buangan terjadual. So, kalau dalam bahasa Inggerisnya schedule waste management. So, untuk pengetahuan Saiful dengan Amin, Senwairo Sdn Bhd ni adalah satu, kita panggil dia integrated waste management. So, hanya ada satu di Southeast Asia. So, di sini kita buat kaedah rawatan dan pelupusan sisa buangan terjadual. So, Senwairo telah dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. So, kita ada 76 kod daripada 77. So, satu yang kita tak dapat tu adalah related to macam bom. Okay, perebusan bom yang hanya ada pada AELB. So, AELB saja yang ada itulah. So, selama 18 tahun lebih saya ada pelbagai bidang, daripada bahagian operation sehingga bahagian operasi, bahagian sales, dan sekarang di bahagian supply chain, itu especially dalam logistik. Untuk soalan seterusnya, bagaimana organisasi melaraskan operasi harian dengan langkah-langkah keselamatan COVID-19? Okey, saya ingat lagi pada tahap kita, kalau tak silap kita pada 20 hari bulan 3 tahun 2020. Okey, maknanya kerajaan telah isytiharkan PKP. So, apa yang kita lakukan sebagai syarikat, langkah, dan untuk pengetahuan tuan, syarikat kami adalah satu syarikat yang dibenarkan untuk berjalan. Pasal syarikat ni untuk sisa buangan terjadual. So, sisa-sisa buangan daripada hospital kami perlu lupuskan. So, kategori dia kita panggil dalam bahasa Inggeris clinical waste.
So sisa buangan daripada hospital, sisa buangan COVID yang pada awalnya daripada pusat kuarantin, semua perlu dilupuskan kepada syarikat kami lah, Kualiti Alam. Okey, apa yang kami buat di situ, kita bahagikan pekerja kita kepada 2 kumpulan. So secara tak langsung, setiap pihak syarikat juga mengambil titik beratkan pasal keselamatan dan terutama pasal kita boleh bekerja. So apa yang kita lakukan, setiap hari kita perlu buat test kendiri. Kita panggil test COVID test lah, COVID test. So andai kata kita salah seorang daripada pekerja tu positif, so serangkaian daripada yang kenalan yang mana dalam syarikat akan test juga. So kita akan test sampai second layer. Okey, maksudnya bukan kontak rapat sajalah. Ya, kontak rapat yang pertama dan kontak rapat yang kedua. Okey. Jadi kita akan nak memastikan daripada mana rangkaian tu lah. Satu lagi, kita pihak syarikat juga ada satu kita panggil control tower. So control tower ni dia adalah satu yang terdiri daripada staff-staff yang ni untuk ketahui segala perjalanan pekerja lah. So yang mana siapa terlibat, siapa yang terkena ni, so siapa monitor segala-gala. Ada satu rekod lah. Untuk rekod. Ya. Seterusnya, bagaimana organisasi menyediakan sokongan pada pekerja yang mungkin terkesan oleh COVID-19 atau kualiti? Okey. Untuk pihak syarikat, satu, dia akan untuk buat test kendiri ni tu pasal dulu kita majoriti kena pergi ke klinik untuk test. So untuk segala pemeriksaan tu di bawah syarikat lah. Ditanggung semua oleh pihak syarikat. So pekerja semua ditanggung oleh syarikat, dan andai kata dia terkena positif lah, pihak syarikat akan beri masa dulu. Kita ada 7 hari ke 14 hari kuarantin. So itu semua tidak ada pemotongan gaji atau apa. So itu adalah cuti khas untuk COVID-19. Bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pekerja dan pihak berkepentingan mengenai perkembangan tindakan yang diambil semasa pandemik COVID-19? Komunikasi. Okey. So dalam pihak syarikat, communication tu ada komunikasi daripada segi email, daripada segi kita ada konsep macam WhatsApp group, dan apa yang kita lakukan macam saya cakap awal tadi, dia terbagi kepada 2 kumpulan. So kita panggil dia team A dan team B. So team A ni tidak boleh berjumpa dengan team B. So segala urusan tu atau perkembangan syarikat kepada pihak yang management level, kita orang ada daily punya perjumpaan lah, tapi perjumpaan virtual lah, menggunakan Microsoft Teams. So masa tu kita boleh communicate, dan kita akan update pada setiap bahagian, akan update berapa orang yang kena positif dan apa segala urusan company lah. Pasal untuk bagi macam di bawah kelolaan saya, saya perlu kena ensure segala kutipan-kutipan sisa buangan daripada hospital, daripada pusat pusat kuarantin, kena make sure kita collect dan untuk dilupuskan. Apa langkah-langkah jangka panjang yang diambil oleh organisasi untuk mengatasi kesan penularan jika berlaku pandemik lagi? Okey, berkenaan jangka masa panjang daripada syarikat, kita akan ikut dari direction daripada KKM. So kita semua tahu dengan keadaan sekarang ni, dia ada kuarantin pun 5 hari. So apa yang pihak syarikat buat, dia akan make sure hari ke-5 tu
So pesakit tu perlu test balik. So kalau andai kata masih lagi, kan kita dulu ada line pertama dan line kedua. So kalau ada masih ada lagi sedikit garisan line kedua tu, so kita akan suruh dia masih berehat di rumah sehingga sambung kuarantin lah. sambung kuarantin lah. Pasal kita tak nak ada sakit-baki yang boleh berjangkit dengan kepada staff staff yang lain. yang lain. Okey, soalan seterusnya. Adakah terdapat pelan krisis yang disiapkan untuk menangani situasi COVID dan bagaimana ia dilaksanakan? Okey, kalau dalam pihak syarikat dia panggil tu adalah BCP, Business Continuity Plan lah. So apa yang kita buat adalah setiap bahagian akan di-cover oleh dua individu lah. So dua individu yang tidak berjumpa ni dia akan communicate. So andai kata satu terkena positif, so satu lagi akan backup. Ia ada support. Ada support. Maknanya pihak syarikat also telah bagi tahu, okey, andai kata kalau dua-dua down, siapa yang perlu diambil alih, maknanya peringkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lah. Itu saya bilang untuk ada soalan tak ada mana. Itu saya bilang daripada Ibu Kala, dan terima kasih kepada Cik Ali sebab sudi layan kita orang untuk sesi kemampuan kali ini. Okey, terima kasih kerana beri peluang kepada saya, kepada Encik Amir dan Saiful. Tapi apa-apa pun kita sekarang ni dengan jumlah kes yang meningkat ni, kita perlu meneruskan, terus perlu berhati-hati, langkah berjaga-jaga, dan especially kena pakai mask ni semua untuk dalam masa urusan untuk berjumpa dengan kita tak tahu kan COVID ni. Okay. Terima kasih. Alright, sekian.